A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya dapat kita berkumpul lebih awal di masjid ataupun di surau kita ni. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati pertemuan kita, perkumpulan kita, insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang ada ni sekitar 15 minit begini, untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan satu topik perbincangan berkenaan dengan Al-Kabair, salah satu daripada dosa besar, iaitu qatlun nafsi, membunuh, dosa besar membunuh. Bertepatan dengan situasi dan juga isu-isu yang berlaku sama ada dalam kalangan masyarakat kita dan juga di seluruh dunia, bagaimana qatlun nafsi itu ataupun membunuh itu dijadikan sebagai satu perkara yang biasa. Dan itu sebenarnya salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, yang mana Nabi menyatakan bahawa antara tanda kiamat iaitu kathratul haraj, banyaknya berlaku al-haraj. Lalu sahabat bertanya, apakah itu maksud al-haraj? Maka Nabi SAW menjawab, al-haraj itu maksudnya pembunuhan, berlaku dalam maknanya tanpa dapat dikira lah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tajuk perkongsian yang akan kita kongsikan dalam tempoh yang singkat ini pernah kita kongsikan dalam kuliah maghrib kita secara bulanan daripada kitab Al-Kabair. Tapi juga saya mengambil ruang yang ada untuk, mungkin sebab bukanlah semua yang hadir pada hari ini dapat menghadirkan diri dalam perkongsian bulanan maghrib kita. Jadi saya kongsikan juga untuk sebagai ulang kaji dan juga peringatan untuk saya dan juga tuan-tuan. Walaupun kita tak terlibatlah dan mungkin tak terlibat dengan dosa besar ni, iaitu membunuh, tetapi untuk memberikan peringatan dan juga melihat situasi dan juga keadaan sekarang, bagaimana dalam agama kita membunuh ini dikira sebagai salah satu dosa yang sangat besar. Apatah lagi kalau seseorang itu membunuh jiwa muslim, dia membunuh jiwa seorang muslim, maka di sana sangat besar dosanya. Disebutkan oleh baginda Nabi SAW, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, al-kabairu al-isyraku billah. Pertama, dosa besar itu kata Nabi syirik, mensyirikkan Allah. Yang kedua, uququl walidain, derhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiganya qatlun nafsi, membunuh. Tambah satu lagi, yang keempat, al-yaminul ghamus, saksi palsu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, poin kita adalah tentang membunuh ini. Nabi SAW menyenaraikan ia daripada salah satu dosa besar yang sepatutnya kita jauhi, berdasarkan juga kepada firman Allah Azza wa Jalla, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqqi, dan janganlah kamu membunuh mana-mana jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan yang hak. Maksud hak ni kalau andai kata berlakunya peperangan.
Kemudian yang keduanya, yang hak itu maksudnya kalau berlakunya bunuh balas, ataupun dalam bahasa agama kita, fiqhnya disebut dengan qisas ataupun hukuman hudud. Qisas bunuh balas ataupun hukuman balas manakala hudud, salah satu daripada hukum ketetapan Allah untuk seseorang itu dibunuh. Seperti mana dalam agama kita telah menetapkan seseorang yang sudah pun berkahwin lalu dia berzina, didapati bersalah dengan saksi yang telah nyata dan hakim telah membuat satu keputusan, maka dia itu mesti direjam dengan batu sampai mati. Itu antara pembunuhan ataupun bunuh yang dibenarkan oleh agama kita, yang disebutkan oleh Allah illa bil haqqi, melainkan dengan yang hak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bawakan hadis-hadis Nabi dan juga potongan ayat Al-Quran untuk renungan saya dan juga tuan-tuan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, ya'til maqtulu muta'alliqan ra'suhu bi ihda yaday. Nanti akan datang orang yang dibunuh itu pada hari kiamat dalam keadaan dia memegang kepalanya, menggantung kepalanya, memegang kepalanya dengan salah satu daripada tangannya, sama ada tangan kiri ataupun tangan kanan. Itu tak disebutkan oleh Nabi. Mutalabbiyan qatilahu biyadihi al-ukhra, sedang tangannya satu lagi sedang melambai-lambai orang yang membunuhnya. Kalau seseorang itu dibunuh, nanti pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan memegang kepalanya sendiri, satu lagi tangan sedang melambai-lambai si pembunuhnya. Tashjubu awdajuhu daman hatta ya'tiya bihil arsha, dalam keadaan ketika itu darahnya mengalir sehinggalah dia sampai di arash Allah Subhanahu wa taala. Arash Allah sangat agung. Fayaqulul maqtulu li rabbil alamin, ketika itu orang yang dibunuh tadi itu, mangsa tadi ni, dia berkata kepada Tuhan sekalian alam, Allah Azza wa Jalla. Dia kata apa? Hadza qatalani, ini adalah pembunuhku, ini adalah orang yang telah membunuhku. Fayaqulullahu lil qatil, maka Allah Ta'ala pun berkata kepada si pembunuh, ta'ista, rugilah engkau, celakalah engkau. Apa lagi bahasa, maknanya satu ungkapan yang menakutkan. Wa yudhabu bihi ila nar, lalu Allah Ta'ala mengarahkan malaikat untuk menarik pembunuh tersebut masuk ke dalam api neraka. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Anak bunuh ibu, bunuh bapa, bapa bunuh anak. Orang yang berzina, satu dia dosa berzina, kemudian dia malu untuk menanggung maknanya maruahnya di hadapan orang, takut tercalar, maka dia bunuh pula kandungan tu. Jadi dua kali dosa besar dia buat, tuan-tuan. Tak kira lagi dengan dosa yang dia menipu dan sebagainya. Jadi maknanya seseorang itu melakukan pembunuhan selepas dia melakukan dosa sebelumnya. Ini dahsyat. Dosa zina, kemudian dosa membunuh. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita kongsikan ini. Dan anak-anak yang dibunuh nanti pada hari akhirat, dia akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fi ayyi dhanbin qutilat, disebabkan dosa apa dia dibunuh. Jadi maknanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini satu dosa yang sangat besar, kerana nyawa adalah salah satu daripada kehormatan yang tidak boleh digolok gadai. Baik, seterusnya dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, disebabkan dosa membunuh ni sangat besar, maka dia diletakkan daripada salah satu perkara yang sangat haram dalam agama kita ni. Dalam hadis Nabi kata, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, perkara pertama sekali yang akan diputuskan antara manusia di hari kiamat adalah tentang darah. Tentang darah.
Ulama membahaskan bahawa tentang darah ni bukan sahaja orang yang dibunuh, tapi kalau orang itu dipukul tanpa ada sebarang sebab pun akan ditentukan dan diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa adilnya Allah Ta'ala, maka setiap orang yang melakukan dosa yang kita sebutkan tadi akan diadili oleh Allah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi nak menyatakan tentang keadilan Allah Ta'ala, sehingga 2 ekor kambing yang seekor tidak bertanduk, seekor lagi bertanduk, yang bertanduk menanduk binatang ataupun kambing yang tidak bertanduk pun nanti akan dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk diadili. Bayangkan binatang, kalau dalam kepala kita binatang ni tak ada akal, tuan-tuan, dia tidak ditaklifkan dengan sesuatu taklifan, tapi tetap akan dipanggil di hadapan Allah untuk diadili kerana engkau yang bertanduk menanduk binatang ataupun rakanmu yang tidak bertanduk. Itu melainkan kalau binatang tu pemangsa, tu lain cerita, tuan-tuan. Harimau makan kambing, itu tak apalah. Ni harimau kata aku kena panggil sebab aku, ini makanan aku. Kalau tidak kalau macam itulah keadaannya, pemangsa dipanggil kerana memakan mangsanya, itu sangat teruk lah. Sebab kita tadi lauk apa? Ikan. Jenuh kena panggil, tuan-tuan. Tiap-tiap hari Jumaat, bukan tiap-tiap hari Jumaat, setiap waktu makan kita tokak ikan, tokak apa nama ni, ayam. Bukan itu maksud dia, tapi maksudnya kalau ianya dipukul, ditanduk tanpa sebarang sebab, akan ditentukan keadilan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu betapa adilnya Allah Azza wa Jalla dalam menentukan sesuatu hukuman. Jadi maknanya kalau kambing pun dipanggil, maka manusia yang membunuh lagilah akan dipanggil dan ditentukan hukumannya oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, darah seorang Muslim itu a'zamud dima. Darah orang Islam ni, kita ni yang mengucap kalimah syahadah ini, adalah darah yang sangat agung, maknanya sangat mulia. Allah Ta'ala muliakan kita kerana agama kita. Kerana agama kita. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Ta'ala mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Beza kita dengan orang yang tidak beriman adalah kerana kepercayaan kita, akidah. Apa beza saya dengan orang yang tidak beriman? Akidah aja. Kalau nak ikut tu sama je manusia ni kan. Dia ada tangan, saya ada tangan, dia ada kaki, saya ada kaki, dia ada otak, saya ada otak kan. Tetapi beza antara seseorang itu dengan yang lainnya kerana keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang keduanya, bezanya antara kita dalam surau masjid ni adalah kerana ketakwaan kita. Dah kita beriman, beza kita pula pada takwa kita. Itu yang disebutkan oleh para asatizah kita, diulang-ulang ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, nak bagi tahu kata betapa mulianya darah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ni, dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kamu, nyawa lah, dan harta-harta kamu haram sesama kamu. Maksudnya tak boleh ambil ikut suka. Kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Seperti haramnya, seperti mana terhormatnya hari kamu ini, dan juga bulan kamu ini, dan juga di negeri kamu ini. Di tanah haram lah, maknanya segala-galanya dihormati bagi seorang Muslim itu. Tak boleh diganggu dia punya maruah, tak boleh dikacau harta dia, tak boleh diambil nyawanya tanpa sebarang sebab. Itu tanda kata betapa mulianya nyawa seorang Muslim. Dalam sebuah hadis Nabi sebut, lau anna ahlas sama'i wal ardi ishtaraku fi dami mu'minin la'akabbahumullahu finnar. Andai kata seluruh ahli langit dan juga bumi, siapa yang ada di langit dan juga di bumi, ini nak sebut dari sudut mubalaghah, dari sudut ketinggian bahasa.
Andai kata yang berada di langit dan di bumi mereka berkongsi dalam membunuh seorang mukmin, kata Allah, kata Nabi SAW, la akabbahumullahu finnar, pasti Allah akan campakkan semua yang terlibat itu dalam api neraka. Semua yang terlibat dalam api neraka. Ini tuan-tuan tengok seluruh dunia, tak adalah seluruh, maknanya negara-negara besar, kuasa besar sekarang ni berpakat untuk membunuh umat Islam di Palestin tu. Dia bukan bunuh seorang, satu nyawa, dua nyawa, tapi dah mencecah 17, nak masuk 18,000 tuan. Nak masuk 18,000, itu tak termasuk yang masih berada di bawah runtuhan bangunan yang belum ditemui kerana kekurangan kelengkapan untuk mencari jenazah para syuhada di bawah runtuhan. Maknanya kalau satu nyawa pun, Tuhan kata ahli langit dan ahli bumi berpakat nak bunuh seorang je, semua akan disumbat oleh Allah dalam api neraka. Bayangkan kalau bilangan itu mencecah hampir 18,000. 18,000 ni lebih stadium Melawati kita ni dulu. 15,000 boleh muat, kan? Betapa ramainya manusia berkumpul. Sebanyak itulah nyawa yang sedang ataupun yang telah dibunuh dan sedang diusahakan untuk dibunuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, betapa besarnya dosa manusia yang membunuh nyawa seorang Muslim. Jadi dengan sebab itulah dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, nak bagi tahu tentang betapa besarnya dosa membunuh nyawa seorang Muslim ini. Kata Allah Ta'ala dalam suratul Nisa ayat 93, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh, ini dalam surah Nisa ayat 93, tuan boleh semak nanti. Barang siapa yang membunuh satu jiwa mukmin muta'ammidan, sengaja bunuh, maka balasannya jahannam, satu, khalidan fiha, kekal dalamnya, wa ghadiballahu alaih, keduanya Allah Ta'ala marah, murka pada dia, wa la'anahu, dan melaknatinya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, yang keempat, disediakan untuknya azab yang sangat besar. 4 disebutkan sekaligus. Tuan-tuan cari ayat Quran, satu dosa disebutkan 4 ancaman sekaligus, melainkan dosa membunuh seorang jiwa Muslim mukmin. Pertama, saya ulang balik, disumbat ke dalam api neraka, kekal dalamnya, Allah Ta'ala murka, ghadib, kemudian laknat, lepas tu disediakan dalam neraka yang disumbat kekal abadi itu dengan azab yang sangat besar. Dahsyat tuan-tuan. Jadi manusia mengambil mudah tentang pembunuhan ni. Baru ni kes dekat tempat kita kan, kita pun tahu seorang budak dia bunuh. Betapa besarnya jiwa seorang Muslim. Allah Ta'ala mengangkat jiwa manusia, tak kira Muslim lagi, manusia tu sendiri. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam. So anak Adam tu sendiri dah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia Muslim, lagilah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana kalau dia dibunuh? Sebab itu Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, minta maaf, Nabi SAW menyatakan, la zawalud dunya, Nabi SAW menyatakan, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqqin. Hilangnya dunia ni yang kita duduk ni dan sedang kita bernikmat-nikmat dengannya ni, hilangnya dunia, bukan bumi ya, dunia, langit dan bumi. Hilangnya dunia itu lebih mudah untuk Allah Ta'ala terima berbanding daripada terbunuhnya seorang jiwa mukmin tanpa hak.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah Allah Ta'ala menunjukkan tanda kemurkaan dia kepada orang yang membunuh jiwa seorang Muslim yang berlaku pada hari ini, dengan Allah Ta'ala menghina mereka, yang mereka dakwa kata mereka lah paling hebat, mereka lah paling kuat. Hari ini dunia menyaksikan kehinaan mereka, kelemahan mereka, keangkuhan mereka itu tidak pergi ke mana lah. Maka dengan sebab itu kita doa supaya Allah SWT berikan keselamatan kepada seluruh kaum muslimin. Moga-moga kita ini bahagia mendapat petunjuk, hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkasar bahasa, mohon maaf tuan-tuan. Moga-moga ada manfaat untuk kita. Saya akhiri dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.